أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, ingatilah Allah mula-mula sekali dengan hatimu, kemudian lahirmu, yakni lafazmu. Ingati Allah dengan hatimu 1000 kali dan dengan lisanmu sekali sahaja. Ingatilah dia ketika engkau ditimpa bahaya dengan banyak bersabar, dan ketika datangnya dunia dengan membelakanginya, dan ketika datangnya akhirat dengan pengkabulannya, ketika datangnya Allah dengan tauhid, dan ketika datangnya selain Allah dengan membelakanginya semua sekali. Jika engkau mewahkan sudut jiwamu, kelak dia akan mengada-ngada dan nampakkan tamaknya padamu. Tapi kekang dia dengan tali kekang warak, dan jangan pedulikan kata-kata orang. Mengingati mati itu akan menyucikan hatimu, menimbulkan kebencian terhadap dunia dan makhluk kepadamu, dan akan terdedah tabir dari hatimu yang menyebabkan engkau melihat manusia semuanya binasa, mati, hancur luluh, tiada berkuasa lagi, tiada mudarat pada mereka dan tiada manfaat lagi. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, antara pesanan serta ingatan Syekh Abdul Qadir kepada kita semua ialah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, dan cara mengingati Allah pada setiap keadaan, setiap suasana dan setiap keadaan kita mengharungi kehidupan ini. Dan perkara kedua yang ditekankan ialah jangan memberi ruang kepada hawa nafsu kita. Jangan memberi ruang kepada tabiat kebiasaan kita. Kawalilah semuanya itu dengan cara warak kepada Allah, dengan bersifat warak. Dan perkara yang ketiga, jangan mempedulikan kata-kata manusia yang tidak membina agama, yang tidak memberikan keinsafan, yang tidak memberikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan perkara yang keempat ialah mengingati kematian sebagai satu cara membersihkan hati dan sebagai satu cara untuk membelakangi makhluk dan meletakkan pandangan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, perkara pertama yang ditekankan ialah ingat Allah. Baik, perkataan ingat Allah ialah sesuatu yang menjadikan kita tidak lupa, yang mengawal setiap pergerakan kita, tutur bicara kita dan kehidupan kita semuanya. Umpamanya seorang yang mengingati kekasihnya, maka dia akan membentuk hati, emosi, bahkan segala tindakannya. Orang yang mengingati kedua ibu bapanya, maka dia juga akan membentuk sikap, emosi dan hal-hal yang berkait dengannya. Kalau kita ingat selain dari Allah, ia cuma mencakupi hal sempit dalam hidup kita. Umpama kalau seorang ayah diingatkan anak dia yang sedang periksa SPM, sekolah, di asrama sebagai contoh, ingatannya cuma sempit, cuma membentuk keadaannya sentiasa doakan pada anak dia, semoga berjaya, dimudahkan urusan, diberi kesihatan.
Namun setiap hari dia akan ingat. Itu ingatan yang sempit. Seorang suami yang bermusafir lalu ingatkan pada isteri dia. Ingatannya juga sempit yang menjadikan dia akan memendekkan atau berusaha untuk balik cepat. Ingatannya namun tetap sempit. Kerana ini tidak membentuk suatu perjalanan hidup yang sempurna. Sama juga orang yang ingat bos dia dan segala arahan bos dia. Maka ingatannya juga sempit. Hanya terarah kepada kerja yang perlu disiapkan. Dia tahu bos dia nak jumpa dia hari Isnin. Dia kena bentangkan proposal ni, dia kena bentangkan paperwork ni, dia kena bentangkan kerja. Maka bila rasa selesai, maka dia mungkin lupakan seketika. Berbanding kita sebut ingat Allah. Kerana mengingat Allah ini ialah membentuk seluruh kehidupan dunia dan akhirat. Bila kita ingat Allah, memberi maksud yang pertama ialah kita mengingati tentang perintah dan larangannya. Maka ini ingat Allah. Bila kita tengok satu perkara, oh, ini Allah tak larang, ini Allah perintahkan, ini yang Allah Ta'ala suruh. Yang kedua, perintah Allah menjadikan kita mengingati tentang pahala dan dosanya. Oh, ini pahala ni, ini dosa, yang membentuk motivasi setiap tindakan kita. Kerana semua perbuatan kita antara dosa dan pahala. Semua perbuatan kita antara dosa dan pahala. Sama ada kita untung atau kita rugi. Kita tak akan duduk tengah-tengah. Kemudian mengingati Allah juga memberi maksud dalam membentuk kehidupan kita. Kita akan ingat syurga dan juga neraka yang merupakan tempat kembali kita. Apakah kita akan kekal di syurga atau sebaliknya? Waliyazubillah min zalik. Maka ini menjadikan kita ingat Allah. Lalu kita sentiasa diingatkan ini neraka. Ini yang menyebabkan Allah Ta'ala murka. Lalu dengan sebab itu kita akan terhenti dalam satu perbuatan, dalam satu perkataan. Kerana ini neraka kesudahannya. Dan ingat Allah Ta'ala juga menjadikan ini kemuncak, menjadikan kita rindu ingin bertemu dengannya. Ini yang disebut oleh Nabi SAW, man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Siapa yang cinta ingin bertemu dengan Allah, Allah cinta dan ingin bertemu dengannya. Baik, ini 4 perkara dalam makna ingat pada Allah. Saya kalau ingat Allah, maknanya saya tahu ini perintah ke atau larangan. Yang kedua, saya kalau ingat Allah, saya tahu ini dosa ke atau pahala. Saya kalau ingat Allah, berarti syurga atau neraka. Saya ingat Allah, berarti saya merindukan Allah atau tidak. Orang yang tidak merindukan Allah, kata Nabi SAW, man kariha liqa' Allah, kariha Allahu liqa'ahu. Siapa yang benci bertemu Allah, Allah benci jumpa dia. Allah benci. Baik, maksud hadis ini, kata Nabi SAW, orang beriman bila hampir kematiannya, dia melihat segala kurniaan Allah yang nak diberikan kepadanya, maka itu yang membentuk dan menjadikan dia rindu jumpa dengan Allah. Tuan-tuan, kalau kita setiap hari diberi hadiah, setiap hari diberi pelbagai perkara, kita rindu nak jumpa siapa yang mengirimkannya. Pagi ni orang bagi, ni post, siapa bagi ni? Fulan bin Fulan. Tengah hari sampai lagi barang, nanti petang sampai lagi. Lama kelamaan kita tengok dia makin mesra dengan kita, duk beri macam-macam. Kita rindu nak jumpa dengan dia. Hari pertama mungkin dia cuma bagi kita pakaian, lusa dia bagi kita motor, berikutnya bagi kereta, lepas tu dia bagi kita rumah banglo. Dia makin pemurah. Kita akan tertanya-tanya, atau kita mesti ada satu sikap, saya nak jumpa dengan dia, saya tak sabar-sabar nak jumpa dengan dia, sebab saya dah tengok tanda-tanda kebaikan dia pada saya. Pasti kalau saya bertemu, saya dapat banyak lagi kebaikan. Demikian Allah bila beri pada hamba-Nya macam-macam, dan nanti dekat kita nak mati, Allah tunjuk syurga kita, lalu kita amat rindu nak jumpa. Mana dia Tuhan yang berikan aku segala-galanya dulu di dunia, sehingga detik ini Allah tunjukkan tempatku di syurga. Aku ingin bertemu dengan Allah. Allah lebih-lebih lagi nak jumpa dengan dia. Manakala orang yang benci jumpa Allah, bila di dunia dia dah mula rasa kesempitan hidup dia, walau dilimpahi dengan kemewahan, dia tidak dapat menikmati dengan sebenar. Akhir hampir kematian, ditunjukkan nerakanya.
maka dia amat takut kalau jumpa dengan Allah lagi berat azabnya. Pasti lagi dahsyat kemurkaannya, maka dia benci untuk bertemu dengan Allah, takut. Maka itu gambaran yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita sebut sebagai ingat Allah. Tetapi untuk menghadirkan semua benda ni macam mana? Ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Tetapi itu zikrullah yang kita sebut secara sempurna. Kerana zikrullah itu sebenarnya ialah semua perkara yang menjadikan kita ingat Allah. Zikir-zikir yang maklum kita sebut, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, itu zikir. Sembahyang itu zikir. Allah Ta'ala berfirman, aqimis salata li zikri. Tunaikan solat untuk zikir padaku, yang ingat padaku. Wala zikrullahi akbar. Dan zikir yang namanya sembahyang itulah yang paling agung. Kita baca Quran, itu nama zikir. Allah Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikr wa innahu lahafizun wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan zikir ini, yakni Quran, dan kamilah yang memelihara Al-Quran. Amar ma'ruf nahi munkar, itu juga zikir. Kita menuntut majlis ilmu, itu juga zikir. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna lillahi malaikatan sayyaratin yatlubuna hilaqadz dzikr, yatlubuna hilaqadz dzikr. Sesungguhnya Allah ada malaikat yang sentiasa berjalan mencari majlis zikir, yakni majlis ilmu. Mana ada majlis ilmu? Wa innal malaikata latada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Dan malaikat ini akan menghampaukan sayap kepada seluruh penuntut ilmu kerana suka apa yang dilakukan. Maka duduk majlis ilmu juga zikir. Kita muhasabah diri kita, ingat dosa kita, itu zikir. Baik, sepakat ulama semua perkara yang mendekatkan kita pada Allah itu namanya zikir. Tapi kita nak ada satu mukaddimah. Setiap benda ada mukaddimah. Tuan-tuan, bila kita kahwin, sebelum kita kahwin dengan pasangan kita, dia mesti ada mukaddimah. Kita kata, saya suka awak. Itu mukaddimah. Saya sayang awak, saya cinta awak, saya nak kahwin dengan awak. Ataupun ayat seumpama dengannya yang menunjukkan kita mula masuk ke gerbang percintaan yang kita nak ikat perkahwinan, ikat dengan perkahwinan. Baik, untuk cinta Allah, dia ada pintu masuknya. Menyebut nama Allah banyak-banyak. Allah sebut dalam Al-Quran, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Dan orang-orang yang sentiasa menyebut Allah banyak-banyak, sama ada dia lelaki atau dia perempuan. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan kurniakan kepada mereka keampunan dan pahala yang besar. Bila Allah Ta'ala menyebut kepada kita supaya sentiasa berzikir, wazkurullaha bukratan wa asila, dan ingatlah Allah pagi dan petang. Wazkurullaha zikran kathira, dan ingat Allah dengan ingatan yang banyak. Bahkan Allah Ta'ala menyebut, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi yuriduna wajhah. Dan hendaklah kamu sentiasa bersabar, duduk mendampingi orang yang mengingati Allah pagi dan petang. Yang sentiasa ingat Allah pagi dan petang. Maka mukaddimah zikir ini ialah setiap ucapan, ungkapan memuji Allah. Ini mukaddimah zikir. Setiap ucapan, setiap ungkapan memuji dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir ini terbahagi pada dua. Satu kita panggil zikir maksud. Satu zikir yang tidak maksud. Zikir maksud, zikir yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar kita zikir macam-macam. Maka zikir ini yang patut menjadi keutamaan pada kita. Zikir yang tidak maksud, zikir-zikir yang lain yang juga menjurus kita ingat Allah, tapi dia bukan datang kalimahnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ia memberi maksud ingat Allah Taala. Keutamaan kita ialah zikrul maksud. Sebab itu para ulama himpun zikir maksurat. Al-Imam Nawawi rahimahullah himpun zikir dalam kitab Al-Azkar, supaya kita dapat berzikir dengan zikir terbaik. Walau kita tak menolak zikir-zikir yang lain yang boleh menyebabkan seorang itu ingat Allah, namun keutamaan kita, yang pertama yang kita kena tahu, yang kita kena belajar, zikir yang datang daripada Nabi SAW. Ini zikir yang sempurna. Maka bukan satu kecerdikan kita bila kita ambil zikir-zikir lain dengan meninggalkan zikir yang diajar oleh Nabi SAW. Sebab kita telah mengisyarkan sayang pada Rasulullah SAW.
maka kita akan ambil kalimah itu. Kalimah orang yang berjaya dan orang yang disayangi oleh Allah. Orang yang berjaya dan cintanya dengan Allah, kita nak pinjam kalimah dia. Kita nak ambil kata-kata dia. Kita pun tuan-tuan bila kata-kata yang indah, kita ambil daripada orang yang memang berjaya dengan kata-katanya. Maka semua yang kita sebut zikir ma'thur. Masuk tandas, keluar tandas, makan, lepas makan, tidur, lepas bangun tidur, naik kenderaan, naik kapal terbang. Zikir ketika mana kita keluar rumah, masuk rumah. Zikir ketika mana kita berada dalam kesusahan. Zikir ketika mana dalam keadaan kesihatan. Zikir ketika mana ziarah orang sakit. Zikir bila mana kita bersembang, bercakap dengan sahabat kita. Semua zikir-zikir ini kita nak tahu. Namun Syekh Abdul Qadir ajar kita gini dulu. Tentang untuk berzikir dengan zikir yang banyak perlukan motivasi. Motivasi itu terletak di hati. Motivasi tidak terletak pada tubuh yang kuat. Ada orang tubuh kuat tapi lemah, motivasinya rendah. Motivasi dekat hati. Hati ni yang membentuk kekuatan sebenar, bukan fizikal. Orang yang hatinya kuat, walau dia kecil, dia mampu memindahkan gunung. Orang yang tubuhnya besar tapi hatinya kecil, dia tidak mampu memindahkan walau selimut di badannya untuk dia bangun subuh. Dia tak kuat, motivasinya terlalu rendah. Bahkan orang yang hatinya kuat, walaupun kita nampak fizikalnya macam mustahil, tapi dia boleh buat benda yang mustahil itu kerana hatinya kuat. Itu yang kita jumpa orang kaki sebelah boleh berdiri solat, sedangkan orang dua kaki pun tak berdiri solat, malas solat. Itulah ada orang motivasinya dengan sakit, dia boleh datang ke masjid. Ni orang sihat segar bugar tak datang. Kenapa? Hati, motivasi. Maka hati ni bagaimana dapat motivasi? Dengan zikrullah. Allah sebut dalam Quran, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan menyebut nama Allah, hati tenang. Maka mulakan zikir dengan hati kita. Tuan-tuan, hati kita terdetik astaghfirullah. Tuan-tuan, hati kita terdetik la hawla wala quwata illa billah. Hati kita terdetik masya Allah. Sebelum lidah kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atas musibah kita, hati dulu cakap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulakan dengan hati. Biar hati menjadi fokus kita dalam berzikir, bukan mulut. Ada orang zikir mulut banyak, hatinya lara, lalai. Maka walaupun dia telah melakukan perkara yang baik, tapi dia membenarkan badannya. Umpama begini tuan-tuan, satu tempat tu kita boleh pergi dengan kereta 5 minit, kenapa kita jalan kaki sampai 5 hari? Ya memang kita sampai tapi penat. Ada barang beratnya 10 kilo, 20 kilo, kita boleh angkat menggunakan tool ataupun alat yang mengangkatnya sehingga rasa ringan. Kenapa kita nak angkat dengan dua belah tangan kita yang berat, sehingga mungkin kita sakit pinggang terus slip disc? Artinya kita nak, bila buat sesuatu dalam hal agama, kita nak keberkesanan yang tinggi. Tuan-tuan sakit, demam, tuan-tuan akan cari obat yang paling kuat. Maksudnya obat yang paling mujarab. Yang ni doktor kata awak makan ni seminggu insya-Allah baik. Yang ni pula awak kalau makan sehari sama sedah baik. Maknanya terus secara sekaligus baik. Saya tak rasa ada orang kata saya nak makan ubat yang seminggu baru baik lah. Tak mungkin saya nak makan ini. Yang ni betul, yang ni awak makan insya-Allah terus baik. Kita nak berkesan, kita beli alat test COVID. Ini alat test ni, awak ludah je dia. Dalam masa tak sampai 5 minit dia beritahu awak COVID atau tidak. Yang ni pula awak kena kahak-kahak yang paling dalam perut tu kahak keluar. Lepas 3 hari baru tahu keputusan. Tuan-tuan, kita ambil yang mana yang cepat? Ambil yang mudah, ludah terus dapat. Ini sampai 3 hari baru tahu keputusan, lambat. Urusan kita banyak. Tuan-tuan, kewajiban kita lebih banyak pada masa kita. Sebagaimana disebut oleh Syahid Hasan Al-Banna, kewajiban kita ni banyak pada waktu kita. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kejar, berlari, fastabiqul khairat, berlomba buat baik. Kenapa sebut berlomba? Bukan sekadar nak tunjukkan kita bersungguh, nak beritahu masa kita tak banyak. Beritahu masa kita mungkin 30 tahun, mungkin 40 tahun. Kalau saya umur 40-an, mungkin 50-an dah habis.
Tuan-tuan yang umur 50 mungkin lagi 5-6 tahun dah habis. Masa kita tak banyak. Kita bukan hidup 1000 tahun. Hidup kita mungkin 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Mungkin ada yang belum pencen 50 tahun dah mati. Tapi kita punya kewajiban kita banyak. Kita kena kejar. Tak boleh main-main. Sebab tu dalam ibadat kita nak cari apa yang menjadikan dia berkesan dengan lebih cepat. Kalau semua hal dunia kita cari yang benda yang paling efisien, baik obat dan rawatan, baik segala urusan dunia, kita nak cari paling cepat apa dia, paling bagus. Kita kalau pergi bank paling cepat layan kita. Kita kalau pergi airport, kita nak airport paling cepat yang layan kita. Ya, kalau kaunter dia 20 lah buka. Kalau kaunter dia 10 lah buka. Kita tak akan suka pergi urusan kaunternya ada 10, bukanya 1. Itu pun staff dia tak ada pergi minum air. Kita akan marah. Sebab kita nampak tak berkesan. Kita suka tempat yang selesai urusan kita cepat. Baik, demikian juga dalam bagaimana kita nak dekatkan diri pada Allah. Kita nak rasa cepat benda tu. Kita nak rasa. Kita bimbang, kalau kita rasa lambat, kesannya, kita memang kita akan lari. Jauh. Kayaknya kita mungkin penat dengan ibadat kita. Lalu kita dah jauh. Kita nak bila kita buat, ya Allah dah rasa kesannya. Saya ingin terus beristiqamah. Maka, kata Syekh, yang pertama, mulakan zikir dengan hati kita. Mulakan. Hadirkan nama Allah dalam hati kita. Bukan biarlah yang kat hati tu 1000, yang kat lidah tu baru sekali. Maksudnya, fokus pada hati. Baik, saya zikir, saya selawat pada Nabi SAW. Katakan ini kita hari Jumaat, saya selawat 1000 kali misalnya. Saya nak selawat dalam hati saya 10,000 kali. Saya nak begitu. Kalau saya selawat 100 kali hari ini, saya amalkan amalan setiap Jumaat saya akan selawat kepada Nabi SAW 100 kali. Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya nak di hati saya 1000 kali. Tentang ini taf'il, ataupun kita aktifkan benda yang sebenar dalam diri kita. Kekuatan agama kita, kekuatan semua perkara dalam kehidupan kita bermula dari hati. Tentang kita nak berubah pun bermula dari hati. Dia bukan bermula daripada perkataan saya nak jadi baik. Hati masih bukan hari ni. Tidak cakap dengan orang saya nak jadi baik, saya dah nak taubat, saya tak nak lagi lara. Tapi hati kata, tapi bukan hari ni tau, minggu depan mungkin. Tapi kalau hati yang kata saya nak jadi baik, maka hati akan bertindak lebih cepat daripada mulut dia. Saya nak jadi baik, saya nak jadi orang soleh, saya tak nak lagi jadi orang lara. Saya tak nak jadi orang yang tidak bersyukur pada Allah. Biar hati tu berbicara. Sebab orang beriman hatinya banyak berbicara, mulutnya banyak diam. Tapi orang fasik mulutnya banyak berbicara, hatinya diam. Kita tuan-tuan nak berbicara dengan hati kita, dalaman kita. Kerana itulah lahirnya apa yang disebut sebagai tafakkur. Apa itu tafakkur? Satu monolog dalam diri kita. Ya Allah, Engkau dah beri umur yang panjang pada aku. Engkau dah beri apa saja aku doakan, apa saja aku minta. Engkau beri setiap kesusahanku pertolonganmu. Engkau tidak jadikan masalahku membesar, melainkan Engkau menyelesaikannya. Ya Allah, dengan usia yang Engkau telah berikan padaku, aku kurang bersyukur padamu, kurang beribadat, cuai dalam mengingatimu. Ya Allah, Engkau ampunkan dosaku, ampunkan kecuaianku, ampunkan kejahilanku, kebodohanku, keegoanku. Tentang hati ni bila berbicara, itu yang menjadikan air mata kita berderai itu. Bukan mulut kita, hati. Sebab ada orang boleh menangis tanpa berbicara, kerana hatinya sudah pun berbicara. Nanti bila kita cakap dengan orang, dia tak akan insaf kalau dia tidak mendengar dengan hatinya. Kalau dia mendengar dengan telinganya, mulutnya akan sibuk untuk menjawab, defensif. Dia akan menjadi golongan defensif, maksud sentiasa duk jawab. Atau dalam Islam kita panggil jidal. Wa kana al-insan aktsara syai'in jadala. Kata Allah, manusia itu banyak sangat songeh dia, banyak sangat dia punya debat dia. Dia kerja nak menjawab, bukan dia nak berfikir. Tentang hidup ni, kalau kerja nak menjawab, kita tak boleh jadi baik. Si isteri kerjanya cuma nak menjawab, apa pun suami tegur nak menjawab.
Bagi dia, dia menjawab, dia menang, tapi dia kalah. Si suami juga begitu, nak menjawab siapa yang dinasihati oleh isteri, dia cuma nak menjawab, dia bukan nak berfikir. Sebab itu hubungan kita makin tegak. Dalam hidup ni, tuan-tuan sekalian, setiap kali kita dengar perkataan, kita lebih suka berfikir daripada menjawab. Itulah dia manfaat yang kita dapat banyak. Tapi setiap kali kita dengar perkataan, walau dari musuh, jangan kata dari sahabat baik kita, kita lebih banyak nak menjawab daripada berfikir, kita tak banyak kebaikan kita dapat. Apatah lagi yang bercakap ini orang sayangkan pada kita dunia dan akhirat. Mak kita yang cakap, ayah kita cakap, tok-tok guru kita cakap kat kita, kita banyak nak menjawab daripada berfikir, habis. Lepas tu adab kita dengan orang-orang yang kita sayangi, kita tak menjawab. Bukan yang paling utama, kita juga tidak menjawab dengan Tuhan. Apa maksud tak menjawab? Maksudnya tak beralasan. Ya, macam saya bacakan ayat tadi, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bangun qiyamul lail, baginda sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar kejutkan isteri baginda, bukan mengejutkan menantu anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kejutkan Ali, kejutkan Fatimah. Satu malam bila Rasulullah dah bangun qiyam, maka Nabi pun gerakkan Ali radhiyallahu ta'ala, ketuk rumah dia. Kalau masuk rumah tu, ketuk rumah. Ketuk rumah, bangun. Lalu Sa'di menjawab, kalau Allah inginkan jiwa ini bangun, dia akan bangun. Lalu kata Rasulullah, manusia memang banyak menjawab. Kalau waktu disuruh bangun, dia berikhtiar untuk bangun, itu jauh lebih baik berbanding menjawab. Artinya setiap kali tuan-tuan kita disarankan untuk buat baik, setiap kali kita disarankan dengan saranan yang baik, kalau kita berfikir, Allah memberkatinya. Dia cakap tu mungkin biasa je, tapi kalau kita berfikir, dia jadi luar biasa. Tapi kalau kita tak fikir, dia cakap tu emas, sampai kat kita jadi sampah, sebab kita nak menjawab. Tapi kalau kita berfikir, dia bercakap benda biasa sampai kat kita, dan kerana kita berfikir jadi emas. Kata ada seorang hamba Allah, dia ni nak kaya, nak kaya. Daripada kecil dia bekerja dan keluarganya dihina sebab miskin. Dia target dia akan jadi orang kaya. Dia di antara yang pertama melombor minyak di Amerika Syarikat. Ini cerita pengajaran, cerita benar pengajaran. Sehingga dia tak tahu bagaimana cara berkesan untuk dia mendapatkan minyak yang banyak, sehingga menyebabkan dia kerugian, banyak rugi. Sehingga sedang dia main dengan anak dia cakap satu perkataan. Anak dia kata satu perkataan yang mengubah hidup dia. Anak dia cakap lepas je, anak budak-budak. Dia tak sebab baca buku budak ni, tapi kadang-kadang percakapannya menjadikan kita berfikir. Cakap, bila dia duduk main dengan anak dia, lalu anak dia pun tengok ayah dia tak pandai main. Ya, dia kata kalau kita belajar dengan orang pandai, mesti kita pandai. Ya, simple ayat. Kalau kita belajar orang pandai, kita mesti pandai. Dia pun teringat, oh, yang perlu saya buat ialah cara orang pandai. Bayar gaji berapa pun asalkan dia pandai. Akhir dia pun cari seorang yang pandai, dia bayar gaji yang mahal, akhir dia untung banyak. Tiba-tiba dia kena saman dia bekas majikan dia. Sebab dia dulu kerja dengan majikan dia, kemudian dia buat sendiri, kena gaduh dengan bekas majikan dia saman. Dia tak tahu proses undang-undang. Akhir dia masih ingat pesanan anak dia, cara yang paling pandai. Dia upah peguam yang paling pandai. Akhir dia menangkis. Setiap hari tu dia tahu setiap orang ada ahlinya, keahlian. Itu maksudnya tuan-tuan, dari ya, kisah simple. Kita ni kalau kerjanya cuma nak menjawab, bukan nak berfikir, ruginya umur kita. Rugi umur kita. Tapi kalau kita sentiasa nak berfikir, manfaatnya umur kita. Walaupun datang perkataan itu daripada orang yang kita tak suka, tapi kita berfikir. Dia cakap simple je, oh betul juga. Ya, perkataan tadi saya katakan mungkin dia benda biasa, dek kita berfikir, kita tukar dia jadi emas. Tapi perkataan kalau kita tak fikir, ni yang nasihat kita ni ulama, orang soleh, kita tak fikir, dia beri kita emas sampai kat kita jadi sampah, tak bernilai, maka rugi kita. Maka sebab itulah kita katakan bahawa
Penting bagaimana kita nak menjaga hati kita. Maka fokus zikir itu pada hati. Kalau mulut sebut sekian banyak, maka hati lebih banyak. Kenapa kita berurusan dengan dunia ini dengan hati kita? Suka kita, bahagia kita, benci kita berpusat di sini. Mood kita baik ke tak baik berpusat di sini. Ini tidak berpusat pada tempat lain. Ini pusat utama yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Iza salahat, salahal jasadu kullu. Wa iza fasadat, fasadal jasadu kullu. Ala wahiyal qalb. Bila ia baik, seluruhnya baik. Bila dia buruk, seluruhnya buruk. Ketahuilah itu adalah hati. Tentang kita, berapa banyak kita beri makanan hati kita. Dan berapa bersungguhnya kita beri makanan hati kita. Sebagaimana bersungguhnya kita beri makanan pada perut kita. Kita duk bersungguh beri makan ke perut kita, akhir yang kita nampak ialah penyakit-penyakit yang bakal kita dapati. Tapi kalau kita bersungguh beri makan ke hati kita, akhirnya kita akan lihat nikmat-nikmat yang kita akan kecapi. Hati ini dia berhubung terus dengan Allah, berbicara dengan Allah. Kerana itu datang ilham yang baik melalui hati, datang hidayah melalui hati. Kerana itu bila Allah SWT nak sesatkan seorang dek kejahatannya, Allah tutup pintu hatinya. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam hatinya ada penyakit dan Allah tambah penyakit. Allah tutup hatinya. Tentang kita berdoa pada Allah, moga Allah buka hati kita. Tapi untuk buka hati kita, dalam doa kita sebut Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatik kama nawartal ardha bi syamsika abadan abada. Ya Allah, engkau cahayakan hatiku dengan hidayahmu sebagaimana engkau cahayakan bumi dengan mataharimu. Terang lagi bersuluh, tak payah dapat kata slide kalau matahari keluar. Tak payah buka lampu. Lampu tu tak ada nilai bila matahari keluar. Lampu tidak boleh menandingi cerahnya matahari. Demikian hidayah Allah. Bila datang ke hati kita, segalanya cerah walau mata kita buta. Tapi kalau hidayah tak datang, kita akan buta walau mata kita melihat. Bila hati buta. Innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mereka ini bukan buta mata, tapi buta hati dalam dada mereka. Kata bila orang tu buta hati, dia tak akan nampak apa pun kebenaran dan kebaikan. Jadi inilah zikir kita. Kita nak hidangkan pada hati kita sebanyak-banyaknya. Maka ini cara kita berzikir. Yang kedua, bila hati kita memang dipenuhi dengan zikir dan mengingati Allah Ta'ala dengan sebenar, maka apa yang berlaku kesannya? Kesannya, bila mana kita ditimpa bahaya, kita mampu bersabar. Boleh sabar. Tentu orang yang bila datang musibah tak boleh sabar, kenapa? Hatinya bermasalah. Bukan fizikalnya bermasalah, hati. Hatinya masalah sebab apa? Kurangnya dia ingat Allah. Sehingga hatinya kosong dan menjadi rumah yang buruk. Sebab itu Nabi menyatakan, mathalul ladzi yazkur rabbah wal ladzi la yazkur rabbah kamasal hayyit wal mayyit. Bandingan orang yang ingat Allah dan orang yang tidak ingat Allah macam orang hidup dan orang mati. Mati dia orang ni, maka sebab tu dia tak boleh sabar. Masalah paling kecil dia tak boleh sabar, jangan cerita yang lebih besar pada tu. Dia tak boleh handle, dia tak boleh settle. Kemudian kata Syekh lagi, bila hati ni kuat, bila datang dunia, dia boleh tolak dunia. Datang dunia-dunia yang haram, yang melalaikan. Sebab hati dia ingat Allah, dia boleh tolak dengan mudah. Kita kadang-kadang nak tolak rasuah RM10 pun bayar. RM10 je rasuah, bukan banyak. RM20 je rasuah, bukan banyak kadang-kadang tu. Rasuah tu cuma belanja makan pun tak boleh nak tolak. Hati kita lemah. Tu belum cerita rasuah juta. Dan duit haram sikit, dia tikam nombor ekor. Kita tanya dia, tikam nombor ekor bayar RM1. Menang berapa? RM1,000. Tuan-tuan, dia nak tolak RM1,000 dengan hati yang berpenyakit tak mungkin. Sikit je RM1,000 tu, bukan banyak pun. Bukan dia dapat tu jadi jutawan. Tapi dia tetap istiqamah beli judi tu. Untuk menang RM1,000 hadiah. Tak hadiah segar hati ke hadiah apa. Jadi teket RM1, teket RM5, apa ni, RM2. Orang ni hati lemah untuk tolak yang haram. Macam mana yang lebih besar pada tu? Orang hati kuat, dia mampu menolak segala yang haram yang datang dengan rupa dunia ini, yang haram. Dan dunia kita maksudkan yang haram. Kemudian bila datang akhirat,
Dia cepat menerimanya. Orang hati baik kerana kesan ingat Allah, datang perkara-perkara akhirat dia belum-belum bab sedekahnya, amal makrufnya, apa saja namanya akhirat, ini orang paling depan sekali. Dia tidak mundur ke belakang, dia tak pernah lemah. Bila dia rasa lemah, dia minta pertolongan dengan Allah, maka dia kembali kuat. Sebab itu kata Nabi SAW, wala ta'ziz, jangan pernah rasa lemah. Wasta'in billah, selalu minta tolong dengan Allah. Tuan-tuan, waktu kita rasa istiqamah kita macam tercala atau goyang, doa pada Allah, ya Allah, jadikan aku orang yang istiqamah. Kita akan dapat balik. Sebab kadang-kala kekuatan yang kita ada, Allah akan goyangkan untuk kita ingat dia, untuk kita ingat Allah, supaya kita lupa ini daripada kekuatan kita. Tuan-tuan, bila kita dah biasa buat sesuatu, kita rasa kekuatan tu dari kita. Saya yang gaji menuntut ilmu ni, Ustaz, saya yang gaji kau solat. Kita dah mula rasa kekuatan daripada kita, kita lupa ini taufik dari Allah. Maka Allah pun beri kita ni tak istiqamah sekejap, kurang semangat sekejap. Nak tengok macam mana kita diinsafkan. Kalau kita tak insaf, kita rasa kita juga memang sampai sudah kita tak datang. Sebab itu kita jumpa orang yang istiqamah kemudian jatuh, yang disebut oleh ulama al-mutasakitun, golongan yang gugur sebelum masuk ke syurga. Yang gugur di pintu syurga, maksud tak ada masuk. Sebab istiqamah dia dijana oleh dia rasa dia yang kuat, dia buat. Allah akan uji istiqamah kita supaya kita tahu istiqamah kita datang dari Allah, kurniaan Allah, limpahan kurniaan Allah. Sebab tu bila kita mula rasa lemah dalam berbuat baik, doa pada Allah, ya Allah, aku mula rasa lemah dalam buat kebaikan, dan aku mengetahui ini semua daripada kurniaan-Mu. Segala apa yang aku lakukan ialah kasih sayang-Mu padaku, dan segala yang aku lakukan dengan izin-Mu. Ya Allah, izinkan terus aku melakukan kebaikan sehingga aku bertemu dengan-Mu. Orang ni insya-Allah kita tak jumpa dia gugur, dia terus sampai pertemuan akhir dia. Kerana itu tuan-tuan, kita belajar daripada orang-orang yang gugur di tengah jalan. Kenapa dia gugur tengah jalan? Ni kalau kereta duk mati tengah jalan sebab apa? Minyak tak cukup. Sebab apa kereta boleh mati tengah jalan? Ni bila Rusia serang Ukraine, satu benda yang menarik, saya ikut perkembangan ini. Bila kereta-kereta kebal Rusia ditinggalkan tengah jalan, padahal dia masih elok, tak kena bom, tak kena apa, rupanya minyak tak ada. Minyak tak ada, jauh jalan daripada Rusia masuk Ukraine. Saya minyak pun tak tahu kat mana, dah kena bom dan sebagainya. Akhirnya kereta kebal banyak ditinggal pijak sebab tak cukup minyak. Benda jauh, nak perang. Itulah perumpamaan kita. Kita kadang-kadang dah canggih ni, canggih dah kita, bagus, baik, tapi boleh berhenti tengah jalan. Macam mana boleh berhenti? Umur 60 pula tu berhenti belajar. Orang lain pun tak belajar, kita berhenti belajar dah. Kita nak belajar, kita nak buat ibadat sampai mati. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai mati. Tiba-tiba boleh kita, tuan-tuan, berlaku dalam hidup kita, walhamdulillah, sebagian kita dia dah masuk umur 50, 60, patut makin kuat dia ingat Allah. Dia boleh pencing ke masjid. Orang suruh pencing kerja, kemudian start kat masjid. Dia baik pencing masjid, tak pergi masjid lah. Nak apa gaduh dengan AJK, gaduh dengan Tok Siap, gaduh dengan Tok Bilal. Tak nak lah. Lihat bagaimana dia boleh gugur di tengah jalan. Pada usia yang dah umpama matahari dah nak tenggelam, usia senja. Sebab tu kita bimbang, tuan-tuan sekalian, lepas kita banyak buat baik, tiba jatuh tengah jalan. Dan kita tengok benda ni ramai berlaku. Dan bila mana kita kaji, puncanya ialah bila mereka melihat amalan ini datang daripada mereka, bukan daripada kurnia Allah. Maka kita nak, bila datang akhirat, kita dapat menerimanya dengan baik. Kemudian kata Syekh, bila datang Allah, maka dengan tauhid. Apa maksud datang Allah dengan tauhid? Maksud dalam hati sentiasa mengesahkan Allah. Pergantungan dia, harapan dia, tidak dia bergantung pada makhluk. Segalanya Allah Ta'ala. Dan ketika datang selain Allah, kau datang selain pada Allah, oh kamu kalau susah minta tolong dengan orang, ngadu orang, dia akan membelakanginya. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Siapa man asabatu faqah, siapa ditimpa kesusahan, fa anzalaha bin nas,
lalu dia duk cerita pada manusia, lam tusadda faqatuhu, maka Allah tak akan selesaikan masalah dia. Tapi siapa yang ada masalah lalu dia mengadu pada Allah, maka Allah akan keluarkan dia daripada kesusahan dia. Tentu kita ada apa pun, kita akan mengadu pada Allah dulu. Keutamaan kita, kebergantungan kita, kita akan membelakangi makhluk. Makhluk kalau ugut kita, kau ni, kalau aku tak tolong kau susah, kita tak kisah. Kerana kita tahu senang susah kita datang dari Allah, bukan dari dia. Tak ada orang pun boleh permainkan agama kita. Tak ada orang pun boleh permainkan dunia kita. Sebab ingatan kita pada Allah. Aku yang bahagiakan kamu, aku yang itu tak. Allah. Semua datang dari Allah dan ketentuannya. Tetapi dengan mudah percakapan ini menjadikan kita tenang. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, jangan kita cuba mewahkan hati, jangan kita mewahkan diri kita, kelak kita akan mengada-ngada dan tamak. Tentu setiap kali jiwa kita nak sesuatu, kita beri dan beri dan beri, lama-kelamaan kita tamak. Lama-lama kelamaan yang haram pun kita bantai juga. Sebab itu, kawal diri dengan warak. Nabi SAW berpesan pada Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah kamu orang yang warak, nescaya kamu ialah sebenar-benar ahli ibadat. Baik, bila kita sebut warak, apa itu warak? Warak ialah takwa kepada Allah dan berhati-hati dan meninggalkan segala perkara haram. Itu makna warak. Al-Imam Al-Khirafi rahmatullahi alaih mengatakan bahawa warak itu ialah meninggalkan segala perkara syubhat yang boleh menyebabkan kita terjebak dalam perkara haram. Tetapi bila kita sebut warak, warak ni warak tidak berlaku pada perkara wajib dan perkara sunat. Ia cuma berlaku pada perkara yang dinamakan harus, makruh dan haram. Apa maksud? Contoh ginilah. Kalau saya tak nak solat sunat. Sebab apa? Saya takut nanti riak. Itu warak saya. Saya tak nak solat sunat, takut riak. Kita kata itu bukan warak. Itu bahlul. Bodoh. Kalau setiap kali kita nak buat perkara-perkara ibadat yang Allah perintah, kita takut riak, maka kita tutup semua pintu kebaikan itu. Apa benda kita ada? Dan itu Imam An-Nawawi rahimahullah menyebut, siapa bila mana dia nak buat sesuatu, kalau kemudian dia takut riak dengan meninggalkannya, maka dia tutup semua pintu kebaikan dalam hidup. Saya nak sedekah, tabung datang. Ini kalau sedekah orang nampak riak. Tengok pula ada member ambil kamera, ambil gambar. Saya tak nak. Saya ikhlas. Jadi dengan ikhlas saya tak bagi terus. Ikhlas. Tapi itu kebodohan. Caranya kita bagi, tunggulah dia. Orang tak ada, orang keluar, okay, saya bagi. Kalau kita mampu lawan lagi bagus. Sebab kita tak perlu masa yang banyak. Sebab kalau kita nak, kita kata saya nak sedekah bila orang dah tak ada. Saya ikhlas. Takut orang tak ada dengan kita tak ada. Masa kita nak tunggu orang tak ada, kita dulu yang tak ada. Akhirnya tak dapat buat juga. Saya nak buat dan saya nak lawan diri saya. Ya Allah, aku buat kerana-Mu ya Allah. Kau pelihara aku daripada riak. Saya buat. Ada orang dia takut sembahyang sunat. Nanti orang kata aku warak pula, sembahyang sunat banyak. Jadi sebagai satu warak, supaya tak riak, tak disebut-sebut kebaikan, aku tak nak solat sunat. Dan kalau dia tak nak solat sunat di masjid, dia solat kat rumah, tak apalah. Betul lah tu. Tapi maksud dia tak nak solat. Dia tahu bila balik rumah dah sibuk. Tentang kita ni, bila balik rumah, sebagian ibadat yang kita niat di masjid, di surau, kita memang tak boleh buat. Sebab rumah ni ada gangguan dia. Allah ma'ilah, melainkan orang memang dia punya kekuatan, keazaman dia kuat. Tapi orang macam kita tak kuat. Saya nak ngaji kat rumah lah Ustaz, memang tak ngaji kat rumah. Niat balik rumah nak ngaji. Setengah orang memang tak boleh buat. Saya nak semayang ba'diyah kat rumah Ustaz. Kan Nabi kata solat kat rumah tu lebih baik. Betul. Tapi bila kamu kat rumah boleh solat ke? Balik tu lupa solat. Balik pertama baru nasi biryani. Macam mana nak solat? Makan dululah baru solat. Lepas makan, kenyang pula. Tidur dulu baru solat. Akhirnya sampai kecerah tak buat. Jadi bila kita sebut warak, bukan dalam perkara wajib atau perkara sunat, tapi pada perkara harus, makruh dan haram. Seorang bila tinggalkan yang haram, dia warak. Saya tak nak. Ini rasuah, ini riba, ini judi, ini hak orang lain, dia warak. Seorang yang meninggalkan sesuatu yang syubhat, ini bukan hak saya, bimbang, takut hak orang lain. Saya bimbang,
Macam hak orang, macam hak saya, tapi mungkin juga hak orang lain. Tuan-tuan kita pergi masjid, cek duit jatuh RM50. Patah sebelum masjid ada RM50, fikir balik. Bukan aku je ada RM50, orang lain pun ada. Takut duit orang lain jatuh, bukan duit kita. Duit kita mungkin jatuh kat lain. Mungkin duit kita dah jatuh kedai mamak, kita pun tak tahu. Kita mungkin dah belanja, fikir balik, tak nak ambil. Itu warak. Benda tu ada syubhat. Sebab tu Imam Ash-Shirazi rahmatullahi alaih, dia kalau duduk masjid, dia akan lazim satu tempat je. Orang kenal itu tempat dia. Imam Shirazi duduk tempat. Satu hari tuan-tuan, duit dia 1 dinar jatuh, sekeping dinar jatuh. Maka dia pun bangkit bangun, dia pun teringat duit jatuh. Dia patah balik ke masjid, dan dia dapati duit itu ada tempat dia duduk. Dia pun terfikir, takut-takut ada orang lain yang duduk di sini, kemudian duit dia yang jatuh, bukan duit aku. Duit aku mungkin jatuh kat lain. Maka dia tak ambil. Sampai sudah tak ambil. Kerana adanya unsur-unsur keraguan di situ. Ragu. Maka syubhat. Mungkin benda-benda syubhat tadi tidaklah jatuh kepada haram, tapi boleh juga jatuh pada haram. Syubhat. Kita tuan-tuan dah kerjanya meniaga, duk nimbang ikan, nimbang itu, nimbang ni, takkan tak kita tak tipu orang cara tak sengaja. Mungkin terkurang 100 gram, 200 gram, mungkin berlaku. Mungkin. Jadi kita bimbang benda tu dan kita banyakkan sedekah. Sebab itu Nabi SAW berkata kepada semua para peniaga, jernihkan keuntungan kamu dengan bersedekah. Sebab sebahagian keuntungan tadi barangkali adanya syubhat. Ya, kita tak sengaja, benda tu kita tak berdosa. Kadang kita lupa balik duit orang. Orang bagi 20, kita ingat dia bagi 10, kita pun balik. Orang ni pun tak ingat, dia pun lupa dia bagi 10 ke 20. Dalam muamalah itu berlaku. Orang ni bagi 50, kita ingat dia bagi 20, dan dia pun tak dah lupa bagi berapa. Kalau orang bermuamalah dia kata dia tak pernah tipu orang, dia bohong. Cuma tipu tadi bukan dengan niat mungkin. Dia berlaku secara tanpa kita sedari. Proses tadi. Ada orang tuan-tuan dia makan kedai, dia boleh lupa bayar, tapi dia bukan tak nak bayar. Dia ni memang jenis orang bayar, tapi dia boleh lupa bayar. Dan terus dia lupa sampai bila-bila. Lupa sampai bila-bila. Maka ada syubhat dalam hidupnya untuk dibaiki, dengan memperbanyakkan sedekah dan sebagainya. Sebab tu jangan kita rasa takut, ataupun sepatut kita even kalau kita membeli dengan orang biasa, kita beli, kita bayar lebih. Memang ada benda yang kita tak terbayar. Saya nak bayar lebih. Itu keep the change tu bagus untuk nama dengan makna sedekah. Kita kan biasa muamalah dengan dia, kita pun memang takut-takut adalah kurang-kurang, jadi kita pun bayar lebih. Berapa semua nasi ni? Ini semua RM40, ambil 50, sedekah RM10 tu hadiah. Takut-takut ada benda yang kita dulu makan. Misalnya kita makan ayam 2 ketul, yang kira-kira seketul je, sebab seketul dah masuk mulut kan, dia ni makan ladu. Yang baru nak kita tengok ayam dah tak ada, dia pun nak tanya malu, cik tadi ayam berapa ketul? Malu pula. Tengok apa yang ada. Yang ada cuma seketul. 2 ketul dah masuk perut, laju dia makan. Jadi tuan kedai kira berapa? RM5. Padahal RM15. Mungkin dalam muamalah kita. Sebab tu tuan-tuan, baik penjual, baik pembeli, masing-masing mengetahui dia mungkin melakukan sesuatu yang salah kepada pelanggan ataupun kepada penjual. Maka kita banyak sedekah. Pembeli bersedekah, bagus. Penjual bersedekah, bagus. Dua-dua ni akhlak baik untuk menghalang perkara-perkara yang mungkin saya tak sedar kita buat salah. Ini juga warak. Dalam mana warak? Sebab itu bila para ulama menyebut warak ini, tuan-tuan, ada 4 jenis. Ada dipanggil warak at-taibin, warak orang bertaubat. Warak orang bertaubat, bila seorang tu taubat, dia akan tinggal semua benda-benda yang selama ni berdosa, fasik. Sama ada benda tu bersifat dosa atau benda tu boleh bawa pada dosa, maka orang taubat ditinggal semua. Ni getar-getar ditinggal, kalau dulu dia rockers, ditinggal semua, drama, semua ditinggal. Pakaian-pakaian dia, walau pakaian tu sebagainya tak ada masalah apa, tapi ditinggal juga. Sebab pakaian inilah yang menyebabkan dia rockers. Dia jadi rock. Pakaian pun dibuang sekali. Maka ini dipanggil orang yang disebut warak at-taibin. Warak orang bertaubat. Kadang-kadang kita tengok orang warak taubat ni, motor-motor dijual sekali. Ustaz, ni motor ni saya lelak, saya nak jual sekali. Ni kereta ni lah sebab saya nak. Kereta pun saya nak jual, saya nak tukar lain. Tukar lori lah pula Ustaz. Jadi driver lori.
Sebab dengan kereta ni saya banyak buat benda tak baik. Semua benda-benda yang menyebabkan dia buat maksiat ditinggal belaka. Ini warak taibin. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang bertaubat, dia benar taubat, dia nak buang semua. Kadang-kadang kerja dia pun dia buang. Saya pun dah tak nak kerja ni. Semua dia buang. Sebab dia betul-betul nak mulakan hidup baru. Kerja pun dia berhenti. Sebab saya tak nak kerja ni. Kerana kerja ni saya banyak je lara. Walau kerja tu halal, tapi dia duduk dalam kelompok pekerjaan tadi, dia mungkin banyak lalai. Sebab tempat saya ni, tempat saya kerja ni ramai perempuan. Itu jadi saya tak senonoh sikit. Maka dia pun berhenti kerja ni. Saya kerja tempat tak ada perempuan, biar semua lelaki. Itu warak taibin. Orang yang warak taibin, kita tengok secara drastik ditinggal semua. Ditinggal. Walaupun sebahagian tu kita kata, ini tak ada masalah, okey. Tak, saya nak tinggal juga. Saya takut. Saya bimbang, saya akan terdesak kembali semula pada perkara munkar. Yang kedua, kita panggil warak salihin. Warak orang soleh. Orang soleh ini ialah dia meninggalkan semua benda-benda yang bersifat syubhat. Kalau benda tak tahu halal haram, dia pun tinggal. Benda dia tak tahu puncanya, ditinggalkan. Ini syubhat. Syubhat ialah apa yang kita tak tahu hukumnya, belum jelas hukumnya, ataupun perkara yang celaru. Ada yang kata wajib, ada yang kata haram, ada yang kata boleh. Umpama kalau kita sebut forex lah, sebagai satu forex, kalau ada cerita ada orang kata boleh, kita tetap meninggalkannya kerana lebih ramai orang kata tak boleh berbanding boleh. Ia jadi syubhat. Saya akan tinggalkan. Kalau ada benda-benda yang para ulama fatwakan haram, tiba-tiba ada seorang kata okey, boleh, saya tak akan pegang yang boleh tadi demi menjaga agama saya. Sebab kata ramai yang kata tak boleh. Maka kita secara umum, kita akan ikut pandangan jumhur ulama. Kebanyakan ulama yang cakap. Walau ada seorang dua kata okey, tak ada masalah, kita bimbang pada hujah yang lebih kuat. Yang ketiga, kita panggil warak muttaqin. Warak orang bertakwa. Warak orang bertakwa ni tuan-tuan sekalian, sebagaimana disebut dalam hadis, dia sanggup tinggal perkara yang halal, takut terjebak pada perkara yang melalaikan dan yang haram. Dan ini disebut oleh sebahagian para sahabat, kunna nada'u sab'ina baban minal halal makhafatan an naqa' fil haram. Kami pernah tinggal 70 benda halal, bimbang-bimbang terjebak dalam benda haram. Kata ni warak orang bertakwa. Contoh, kita kedai-kedai makan orang kafir ni tuan-tuan sekalian, ada halal jaking. Kita tahu dia ada halal jaking. Nasi ayam ada halal jaking, ini mi rebus halal jaking. Tapi sebagai orang bertakwa, kita orang bertakwa, kita tahu hukumnya harus. Saya tahu harus. Dan saya tak pernah agui benda tu. Tapi saya ada warak. Baik, kalau pemantauannya cuma jaking, saya tak yakin dia 100% akan ikut. Sebab dia orang kafir. Kalau pemantauannya ialah takwa yang ada dalam hatinya sebagai seorang Islam yang tahu dosa pahala, saya yakin dia selamanya akan menjaga benda ni. Tentang namanya orang kafir duduk buka kedai letak halal, hari dipantau dia jagalah, hari tak pantau. Akhir kita pun dengar yang kena tarik CJ halal, yang begitu, kita mula rasa takut. Macam ni dia. Bila dia mula abaikan, memang dah halal. Bila dicek, rupanya dia tidak jaga sebagian sepatut dijaga. Kerana dia berniaga bukan asalnya pahala dosa, untung rugi. Hari dia rasa rugi, ni ayam dah naik harga. Tapi dia kena maintain harga. Macam mana? Belilah ayam mati pun. Misalnya, tentang ini, gambaran ini bukan gambaran was-was, tapi kita kata bagi orang yang bertakwa. Pertama, orang takwa dia faham hukum. Saya faham hukum. Saya tahu bahawa tak ada masalah. Iyalah. Kalau ada seorang Islam duk makan kedai bukan Islam yang ada cok halal, saya tak akan marah dia. Kenapa awak tak? Dia memang halal. Saya tak patut menjadikan dia was-was dengan cok halal daripada pihak berwajib. Saya kata dia memang halal. Tapi saya ada warak saya. Saya ada stand saya ada prinsip saya. Cik saya tak makan. Melainkan darurat, melainkan saya nampak tak ada tempat lain, okay, saya makan. Tapi bukan dalam keadaan saya suka makan. Misalnya, sebagai contoh mudah. Tentang kita memang dalam Islam harus bermuamalah dengan bukan Islam. Harus. Tak ada masalah. Tapi kerana warak saya utamakan orang bertakwa. Saya kalau pergi bazar Ramadan, saya kalau pergi mana-mana pasar tani, kerana saya nak jaga takwa saya. Ini saya bagi contoh.
Bukan saya, tapi saya kat arah tu. Contoh. Saya tengok yang penjual ni jenis orang ahli agama, jaga aurat, saya beli pada dia. Sebab saya tahu ketakwaannya ataupun pemahaman terhadap agama lebih tinggi. Seorang saya tengok pakai seluar pendek, pakai bengkel, gelang, lepas tu dijual ayam goreng, saya tak beli. Walau dia Islam. Kenapa? Ini warak saya. Saya tak kata haram. Saya tak pernah kata haram. Tapi kalau yang jual ayam tuan-tuan, pakai bengkel besar ni, rantai, dia jual ayam. Ya, saya Islam, saya halal, dia halal, dia kata. Ya, saya tak petikai. Tapi kerana keadaan dia menjadikan saya rasa tak selesa. Saya cari orang yang tutup aurat jual ayam. Bukan saya cari orang yang saya kenal. Tuan-tuan, semua kedai-kedai orang Islam, ya saya percaya. Tapi saya cari kedai kawan saya. Sebab saya lebih kenal dia. Saya lebih kenal, saya lebih selesa makan di kedai dia. Saya tahu kedai dia tak ada hiburan yang melalaikan. Kedai dia saya tahu dia, kalau saya komen, dia mesti ambil take note, dia mesti ambil action ataupun ambil tindakan. Maka saya makan kedai dia. Saya tak cenderung makan kedai lain. Kerana kedai lain kalau saya cakap, mungkin dia tak peduli tegur orang saya. Sebab saya nak jaga agama saya. Sebagai contoh. Dan ini dipanggil warak orang bertakwa. Tapi kita tegaskan, bukan maksud kita nak was-waskan orang. Dan mana-mana produk yang ada halal, ya halal silakan. Secara hukum tak salah apa. Tak berdosa apa. Kita bicara tentang warak. Warak itu antaranya ialah meninggalkan yang harus. Benda itu harus? Ya harus. Tapi kalau saya boleh jumpa yang lebih baik, saya akan cari yang lebih baik. Ya halal juga jadi panduan saya dalam menentukan makanan. Tapi kalau saya tahu ada yang lebih baik, saya akan pilih yang lebih baik. Ini sebagai contoh. Ni burger. Ni burger ni keluar, ni keluar. Okay, saya tahu ini produk orang Islam. Yang ni produk bukan Islam tapi ada halal. Saya kata halal, saya tak kata haram. Tapi warak saya untuk ambil, saya ambil burger Ramli contoh. Saya ambil burger Zam contoh. Sebab saya tahu dia orang Islam. Ya, ada burger lain. Ni burger Saudi misalnya. Burger Islam, saya tahu ni bukan daripada orang Islam. Maka demikian saya bentuk warak saya. Tapi tak ada orang boleh tegur orang hal ni. Maksudnya, tak ada orang kalau kita tengok dia ambil, mana boleh ni, dia tak boleh tegur dengan maksud menghalang. Dia boleh beritahu kalau dia tahu kawan dia juga ingin mencari warak macam dia. Kawan dia pun nak warak macam dia. Dia pun beritahu. Bukan dia tak boleh menghina. Dia tidak boleh mengherdik. Sebab tak ada orang boleh menghina orang yang mengambil benda yang halal. Tak boleh. Kita cuma boleh marah bila dia ambil yang haram. Saya kata walaupun produk itu bukan Islam tapi halal, tak ada orang boleh menghina seseorang. Saya tak boleh hina dia, pakai kopi orang makan kedai itu. Saya tak boleh hina dia. Sebab dia makan benda halal. Bukan benda haram. Saya bercakap tentang warak. Tentu kita bukan bercakap halal haram. Kita bercakap warak. Warak macam contoh kita ada standard kita dalam kehidupan. Ada orang letak dia punya KPI dia, cara dia bertindak. Dia kalau dia nak kereta, dia nak kereta ni. Dia tak hina kereta lain tapi dia lebih suka kereta ni. Dia dah tahu kelajuan dia dah tahu maintenance rendah, maka dia iltizam dengan kereta ni. Kalau orang tanya dia sebagai bab nasihat, dia kata bagus beli kereta ni. Tapi dia tak hina kereta lain. Dia cuma sebut ini ada kekurangan dia kat sini. Kereta ni bagus tapi dia bila made in China ni, second value dia masalah. Saya tak kata jangan beli. Saya kata dia ada masalah di sudut tu. Kalau beli kereta ni insya-Allah bukan second value, third value, 100 value pun okey lagi. Boleh jual lagi. Itu saya katakan standard saya dalam dunia. Hal agama pun tuan-tuan kita ada standard kita demi jaga agama. Saya kenal ada orang kafir jual asam pedas. Dia kafir. Saya kenal. Kalau kita kat Johor Bahru ni popular. Kalau orang tanya secara bagus anak saya kata jangan makan. Tapi kalau tanya hukum adakah halal, saya kata halal. Sebab institut ikan halal. Tapi kalau tanya tentang warak, saya kata tidak, jangan. Ini bagi orang yang minta nasihat untuk warak. Tapi nasihat untuk hukum lain. Hukum lain. Kerana kita tahu kemampuan kita berbeza dari sudut agama. Ada orang tuan-tuan dari sudut agama dia kuat. Maka yang ni kita akan cakap yang kuat-kuat. Ada orang dia tak sekuat tu. Maka kita cakap asas hukum halal. Boleh. Maka tak ada masalah. Maka saya katakan kita tidak boleh mencela seorang yang mengambil yang halal walaupun dia tak warak di situ, asalkan dia halal. Kita bercakap pada sains, pada nilai yang lebih tinggi. Ya mungkin iman kita juga naik turun. Ada waktu kita cakap tentang orang ni, ada waktu kita pun pergi juga. Kita pun tak boleh dicela. Tapi kita cuba dalam hidup tuan-tuan, tiap hari kita cuba buat terbaik.
Sehari kalau boleh kita ke pasar nak beli ikan segar. Tapi kadang-kadang terjebak juga ikan pecah perut. Nak buat macam mana? Itu je ada. Kalau boleh kita nak makan ikan segar. Itu standard kita letak. Jangan gatal mulut. Kita makan kepuk lekor. Kepuk lekor biar ikan tu segar. Kita tahu kalau kepuk lekor tu ikan tak segar bila kita dah gatal mulut. Tak segar. Tapi kadang terjebak juga kita. Tapi ia tidak haram. Cuma kita sentiasa memantau agama kita. Kemudian yang keempat dipanggil warak siddiqin. Warak orang yang dekat dengan Allah. Ini level paling tinggi. Warak para nabi. Warak para wali. Apa sahaja yang melupa melalaikan dia dari Allah ditinggalkan. Apa dia melalaikan dari Allah? Benda ni boleh menyebabkan dia jadi lupa Allah, dia akan tinggalkan. Nabi SAW pernah satu ketika bila Nabi solat, bila hamparan sejadah Rasulullah itu ada warna-warninya, melekakan Rasulullah. Nabi buang. Kerana dia melekakan. Kita kan macam tak peduli benda tu. Kita solat, tengok komedan ni lawa, kita tertanya ni beli kat mana, berapa harga, kita mungkin layan. Rasulullah SAW, dia lihat sesuatu yang melalaikan, dia tu singkirkan. Tak. Walaupun bukan haram, tapi benda tu boleh melupakan dia pada Allah, maka dia akan tolak. Maka ini warak para siddiqin, warak para anbiya, warak para nabi, para siddiqin, para awliya. Ini warak yang tertinggi. Baik, dengan warak kita menyelamatkan diri kita daripada tamak. Paling kurang warak kita tinggalkan yang haram. Itu paling kurang. Orang macam kita tuan-tuan, paling asas sekali tinggal benda haram. Jangan buat. Kalau Allah angkat lagi darjat kita, mungkin satu hari nanti kita boleh tinggal benda-benda yang harus untuk buat benda yang lebih baik. Tapi setakat ni kita berusahalah tinggal yang haram. Jangan. Namanya haram jangan. Kalau kita dah beli produk ada halal, tiba-tiba tahu dia haram, ni pihak buah je keluarkan, tinggal cepat-cepat. Ya, macam kita lihat orang Islam dulu makan Cadbury. Tiba-tiba dengar cerita babi, tu tinggalkan. Ya, satu benda yang baik. Itu satu tindakan yang baik. Tiba kata halal balik, makan balik. Sebab kita orang biasa macam gini lah. Dengar roti gardenia haram, tu angkat tangan sekejap. Kemudian lepas dijawab, diberitahu halal, beli balik, habis roti. Itu cara kita, standard kita. Tapi paling kurang kita dalam tindakan tahu halal dan haram. Alhamdulillah kita rakyat Malaysia secara umumnya saya nampak mereka sensitif benda tu. Macam saya sebut, kita nak lebih baik dalam agama. Sebagaimana tuan-tuan dalam dunia nak lebih baik. Ada satu kereta nak 2 kereta, nak 3 kereta. Ada satu rumah nak 2 rumah, 3 rumah. Demikian kita cuba menjadikan agama kita lebih baik. Maka kita perlukan warak. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.